Pernah tak anda belik label bahan pada aiskrim stroberi kegemaran anda dan terfikir, banyak betul stroberi yang diorang guna? Nah, realitinya agak mengejutkan. Berdasarkan rujukan kita, perisa stroberi itu sebenarnya bukanlah stroberi sebenar. Perisa itu sebenarnya adalah etil heksanuat. Menarik kan? Bau manis dan rasa buah yang kita nikmati setiap hari itu, sebahagian besarnya adalah hasil keajaiban kimia organik. Dalam penerangan kali ini, kita akan tengok betul-betul macam mana alam semula jadi dan pakar kimia membina molekul-molekul yang cukup menakjubkan ni. Okey, jom kita selami perkara ini bersama-sama. Kita akan melihat tajuk evolusi molekul karbon 5 siri homolog. Bayangkan macam mana rantaian atom karbon yang paling ringkas boleh berevolusi selangkah demi selangkah menjadi bahan kimia kompleks yang berbau sangat wangi. Kita mulakan dengan bahagian pertama, asas kuat, mengenali alkana. Bayangkan alkana ni macam tapak konkrit dalam dunia kimia organik kita. Ia adalah sebatian kovalen, bermaksud ia langsung tak mengalirkan arus elektrik. Dan ia diklasifikasikan sebagai hidrokarbon tepu. Maksudnya, ia cuma ada ikatan kovalen tunggal. Semua karbon dan hidrogen berpegang tangan dengan sangat kuat, menjadikan alkana ni sangat stabil, agak degil dan kurang reaktif. Bila kita tengok sifat fiziknya pula, sangat menarik macam mana struktur molekul yang bagi kesan yang besar. Alkana ni sifat lumrahnya kurang tumpat daripada air dan langsung tak larut dalam air. Tapi, ia sangat mudah larut dalam pelarut organik. Untuk takat didih pula, alkana asalnya ada takat lebuh dan takat didih yang sangat rendah. Tapi perhatikan trend ni. Bila saiz molekul bertambah besar, takat didihnya pun makin tinggi. Kenapa? Sebab, bayangkan alkana ni macam pelekat velcro. Daya tarikan van der Waals ni akan jadi makin kuat bila saiz molekul bertambah besar. Jadi anda perlukan tenaga haba yang jauh lebih tinggi untuk pisahkan ikatan mereka. Untuk bagi anda nampak gambaran sebenar, mari kenali alkana yang paling ringkas iaitu metana. Seperti yang saya sebut tadi, alkana ni memang sangat kurang reaktif. Tapi ada satu pengecualian besar, pembakaran. Metana ni banyak terhasil secara semula jadi di tempat macam paya gambut bila bahan organik terurai tanpa oksigen. Kalau ia terbakar dalam oksigen berlebihan, ia akan hasilkan karbon dioksida dan air. Tapi kalau oksigen tak cukup, pembakaran tak lengkap akan keluarkan jelaga dan gas karbon monoksida yang beracun. Selain daripada itu, alkana ni sangat degil. Sampaikan ia cuma akan bertindak balas dengan halogen macam klorin melalui tindak balas penukar gantian kalau ada sinaran ultra ungu atau UV sahaja. Jadi, mari kita ke fasa seterusnya. Alkena, ikatan ganda dua, reaktif. Apa yang akan berlaku bila kita buang beberapa hidrogen dan wujudkan ikatan ganda dua? Perbandingan ni dengan cemerlangnya tunjukkan apa yang berlaku. Di sebelah kiri, alkana yang selesa dengan ikatan tunggalnya. Tapi di sebelah kanan, alkena ialah hidrokarbon tak tepu. Kehadiran ikatan ganda 2, C ganda 2C tu buatkan alkena jauh lebih reaktif. Malah, sifat fiziknya lebih kurang sama macam alkana. Tak larut air dan takat didih naik ikut saiz. Tapi bila bercakap tentang sifat kimia, alkena ni berbeza. Kalau anda bakar alkena, nyalaannya akan hasilkan lebih banyak jelaga berbanding alkana yang sama saiz. Sebab apa? Sebab peratusan jisim karbon per molekul dalam alkena ni lebih tinggi. Disebabkan ikatan ganda dua yang tak tepu nilah, alkena sangat suka buka ikatan tu untuk terima atom lain. Ini dipanggil tindak balas penambahan. Ada beberapa jenis, contohnya penghalogenan yang pantas melunturkan warna perang air bromin, penghidratan dengan steam menggunakan mangkin asid fosforik untuk hasilkan alkohol, pengoksidaan yang nyah warnakan larutan kalium manganan ungu, dan pempolimeran penambahan di mana molekul kecil bergabuk jadi rantai panjang macam plastik politena. Tapi jom fokus pada penghidrogenan. Tahu tak, proses tambah hidrogen ke dalam alkena inilah rahsia macam mana industri menukarkan minyak sayuran cair menjadi margarin yang kita sapu pada roti setiap pagi. Seterusnya, kita tiba di titik pusingan cerita kita. Alkohol, sifat melangkaui minuman. Di sini, evolusi bawa masuk satu watak baru, iaitu atom oksigen. Penambahan kumpulan hidroksil atau OH ni mengubah segalanya. Takat didih alkohol jauh lebih tinggi daripada alkena yang sepadan. Malah 11 ahli pertamanya wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Kalau dibakar, ia sangat mudah terbakar dengan nyalaan biru yang bersih tanpa jelaga. Dan cuba perhatikan trend keterlarutan ni. Ahli yang bersaiz kecil macam metanol, etanol dan propanol sangat mudah larut dalam air. Tapi, bila saiz molekul karbon tu makin besar dan panjang, bahagian karbon yang kalis air tu mula ambil alih, menyebabkan keterlarutannya menurun dengan mendadak. Oh, dan alkohol juga boleh dioksidakan menjadi asid karboksilik atau dibuang airnya melalui pendehidratan menggunakan mangkin serpihan porsilin untuk kembali menjadi alkena. Okey, buat anda yang sedang fokus, kita berhenti sekejap untuk cabaran minda. Sumber kita ada sediakan satu soalan uji minda untuk pastikan logik struktur kimia kita betul-betul kukuh. Jom tengok.
Soalannya, mengapakah metanol, ahli alkohol yang paling kecil, tidak dapat mengalami tindak balas pendehidratan? Macam ni, pendehidratan bermaksud kita tarik keluar air daripada alkohol untuk paksa ia bentuk alkena semula. Syarat utama alkena ialah ia mesti, wajib ada ikatan ganda dua antara atom karbon dengan karbon yang lain. Masalahnya, metanol ni cuma ada satu je atom karbon. Jadi, secara logiknya, mustahil untuk ia wujudkan ikatan ganda dua karbon ke karbon. Senang kan? Tahniah kalau anda dapat jawapan tadi. Sekarang kita masuk ke peringkat keempat, asid karboksilik. Kuasa asid organik. Molekul ni adalah rakan kongsi terpenting untuk kemuncak penceritaan kita. Sama macam alkohol tadi, takat didik asid karboksilik akan meningkat seiring dengan saiz atom karbonnya. 9 ahli yang pertama wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Dan corak yang sangat menarik kat sini, ia berkongsi kelemahan yang sama macam alkohol. Ahli yang kecil sangat larut dalam air. Tapi bila molekul membesar, keterlarutannya merosot. Persamaan sifat ni seolah-olah memang ditakdirkan untuk menyediakan pentas supaya alkohol dan asid karboksilik boleh bersatu. Dan akhirnya, kita sampai ke kemuncak yang dinanti-nantikan. Hasil gabungan berbau harum. Apa terjadi bila asid karboksilik dan alkohol bertindak balas? Kalau kita panaskan campuran asid karboksilik dan alkohol dengan kehadiran asid sulfurik pekat sebagai mangkin, bam, kita dapat ester dan molekul air. Sifat ester ni sangat unik. Ia adalah sebatian neutral yang langsung tak larut dalam air, kurang tumpak daripada air dan merupakan cecair tanpa warna yang mudah sangat meruap. Tapi yang paling best, baunya. Gabungan bahan kimia tadi tiba-tiba berubah menghasilkan bau manis buah-buahan yang sangat wangi. Ini membawa kita kembali kepada kisah aiskrim strawberry di awal penerangan tadi. Macam mana saintis bagi nama pada gabungan harum ni? Senang sangat rupanya. Penamaan dia terbahagi kepada 2 langkah mudah. Pertama, kita ambil bahagian daripada alkohol dan tukar hujung nama dia jadi ail. Contohnya, etanol jadi etil. Kedua, ambil bahagian dari asid karboksilik dan tukar akhiran dia jadi OAT. Asid heksanoik jadi heksanoat. Langkah terakhir, gabungkan je kedua-duanya bermula dengan nama alkohol. Jadi kita dapatlah etil heksanoat. Sangat sistematik kan? Jadi, semua proses molekul ni sebenarnya ada di sekeliling kita. Sebagai penutup penerangan ni, saya ada satu cabaran mudah untuk anda. Pergi ke ruang tamu atau dapur dan cuba baca label bahan pada kotak jus, bukusan gula-gula, botol syampu atau minyak wangi anda. Cuba cari kalau ada tersembunyi bahan-bahan yang berakhir dengan OAT. Kalau anda jumpa, bermakna anda sedang memegang keajaiban kimia siri homolog ester di tangan anda sendiri. Teruskan sifat ingin tahu tu dan kita jumpa lagi dalam penerangan yang akan datang.